Cubaan suara 1, 2, 3 boleh dengar jelas tak? Boleh dengar dengan jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah suara tuan pun jelas. Okey, kita tunggu sebentar ya untuk kawan-kawan kita masuk. Okey, baik. Tuan Rizwan ada nak share slide tak? Kalau ada boleh teruskan. Ya, ada slide dah ada dalam Alright. PowerPoint. Nanti saya akan share sekejap lagi. Sekejap Okey. Kalau nak setting sekarang pun boleh teruskan. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum Tuan Rizwan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Macam mana Farid, sihat ke? Saya alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Sikit slide ni nak tengok. Okey. Okey. Okey, baik. Jadi masih nak menunggu lagi kemasukan yang lain-lain Lagi seminit. Okey. Sekejap Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang hadir. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di majlis ilmu malam ini yang saya hormati Tuan Rizwan Mokhtar iaitu Ketua Penasihat JF1. Yang dihormati Ketua Pengasas JF1 iaitu Tuan Faris. Saya serahkan pentas ini kepada Tuan Faris untuk membuka majlis ilmu malam ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir. Jadi kita teruskan memulakan majlis kita dengan bacaan kita Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Jadi dengan bacaan Al Fatihah tadi kita juga sedekahkan bacaan tersebut pada sahabat kita, abang pada sahabat kita yang telah pergi ke rahmatullah pagi tadi, Puan Nujariah, abang beliau. Semoga arwah bersama ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, insyaAllah. Terima kasih. Jadi saya terus serahkan ya Puan semua. Terus saya serahkan terus pada Tuan Rizwan. Boleh? Ya, silakan. Okey, boleh. Okey. Boleh. Mula boleh pentas untuk anda. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, malam ini saya diminta oleh pihak penganjur pada program ini untuk membahaskan isu pasal sistem metabolisme manusia. Jadi tajuknya pun di situ kita dah nyatakan di situ apakah kelebihan badan kita menjadi pembakar lemak, fat burner berbanding menjadi pembakar glukos. Jadi sebenarnya ini ada suatu topik yang tidak mudah untuk disampaikan, tetapi sebab dia complicated dan dia tak straightforward. Namun saya berdasarkan pengalaman beberapa kali dah membuat presentation tentang presentation tentang tajuk ini. Jadi saya cuba untuk menyampaikan dengan lebih mudah dan lebih ringkas supaya yang lain-lain yang para pendengar boleh faham dah. Okey. Pertama sekali, kenapa
saya selalu suka beri penekanan sejak akhir-akhir ini kenapa penting untuk badan kita menjadi pembakar lemak dan bukan pembakar glukos. Jadi ini testimoni yang saya nak tunjuk tentang diri saya sendirilah. Okey. Kalau kita tengok pada gambar ni ya, inilah keadaan saya dulu pada sebab saya ni sebenarnya daripada kecil umur 10 tahun badan saya ni dah besar. Okey, sebab mengamalkan kaedah pemakanan yang salah. Jadi ini gambar yang paling kiri sekali ni, kalau tengok ini saya sewaktu berumur 21 tahun pada tahun 1996. Ini gambar ni saya baru dapat beberapa hari lepas daripada kakak ipar saya. Jadi dia pun tunjuklah pada saya macam mana pada umur 21 tahun pun badan saya dah besar. Okey. Dan di gambar yang tengah ni kalau kita perhatikan, itulah saya pada ketika umur 45 tahun. Okey. Jadi pada gambar yang paling kiri ni sewaktu berumur 21 tahun, berat badan saya pada ketika itu adalah sekitar 95 kilo ke 97 kilo. And as time goes by, badan saya semakin naik dan ditambah dengan banyak penyakit. Akhirnya pada tahun 2020, pada umur 45 tahun, pada gambar di tengah ini pakai baju merah, pada ketika itu berat saya dah capai 110 kilo dengan macam-macam penyakit. Pada ketika ini ada Parkinson, dementia, sleep disc, ada gout, ada kencing manis, ada darah tinggi, lemah jantung, macam-macam lah. Tak terkata banyaknya penyakit saya ni. Namun, akhirnya pada tahun ini, 2023, akhirnya saya dapat turunkan berat badan saya pada, inilah kalau kita lihat pada gambar yang paling kanan ni dah adalah gambar saya yang terkini, diambil pada awal bulan Disember. Jadi daripada berat saya paling kiri ni, berat 95 kilo, naik ke 110 kilo, gambar di tengah. Dan paling kanan ni saya dapat turun pada berat 74 kilo lah. Ini pada awal Disember. Tapi pada 1 Januari yang terkini berat saya dah turun lagi lah, 72 kilo. Jadi gambar terbaru tak ada lagi lah. Okey. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini melalui gambar-gambar ni bukan suka nak menunjuk. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri ni dan sebelah tengah ni, gambar sebelah kiri dan sebelah tengah, inilah akibatnya atau buruknya apabila kita menjadi pembakar glukos. Okey, sistem metabolisme kita ni boleh membakar glukos dan juga boleh membakar lemak. Tapi bila kita menjadi pembakar glukos, inilah akibat dia. Okey, bukan sekadar badan kita boleh menjadi besar, kita ada hadapi masalah obesity dengan berbagai masalah kesihatan, kan? Bahkan umur kita juga akan pendek lah, kita akan menghadapi macam-macam masalah kesihatan. Namun bila kita dapat menjadi pembakar lemak, inilah result dia. Kita boleh tengok sendiri ya. Okay, yang saya dah alami sendiri dan ramai orang lain dah alami apabila kita menjadi pembakar lemak. Jadi di sini saya nak beri penekanan apakah pentingnya kita menjadi pembakar lemak. Okey. Kalau kita lihat di sini apakah yang menentukan sama ada kita ini menjadi pembakar glukos atau pembakar lemak? Okey, kalau kita menjadi pembakar glukos, okey, kita dipanggil sebagai orang yang berada dalam mod glycolysis. Glycolysis. Kalau kita menjadi pembakar lemak, kita digelar sebagai orang yang berada dalam mod ketosis. Okey. Jadi, apa yang menentukan sama ada kita ni menjadi pembakar lemak atau pembakar glukos? Okey. Simple saja. Okey. Kalau dalam badan kita ni, di sebelah kiri ni kalau kita lihat, ada banyak glukos. Sebab kita ni makan, diet kita tinggi karbohidrat, tinggi gula. Jadi dalam badan kita ni banyak glukos. Sebab daripada karbohidrat dan gula yang kita makan itu, ia akan dipecahkan menjadi glukos dan akan memenuhi dalam salur darah kita. Darah kita akan penuh dengan glukos, maka di situ kita akan menjadi pembakar glukos. Di sini pun tulis sugar burning mode ataupun glycolysis. Namun sekiranya kita dapat ubah badan kita menjadi kita dapat ubah diet kita pada orang yang banyak makan lemak. Macam merah ni, bintik-bintik merah ni adalah lemak. Okey? Bila kita banyak makan lemak dan dalam badan kita, dalam darah kita banyak lemak dan kurang glukos, maka automatik kita akan masuk ke fat burning mode ataupun digelar sebagai
ketones. Okey, sebab lemak yang kita makan akan ditukar menjadi ketones di dalam badan untuk menjadi sumber tenaga. Okey, kalau kita banyak makan karbohidrat atau gula, kita akan banyak glukos, maka kita akan menjadi pembakar glukos. Jadi yang menentukan sama ada kita menjadi pembakar lemak atau pembakar glukos adalah bergantung pada sumber kalori atau sumber tenaga yang ada dalam darah kita berdasarkan kepada diet yang kita amalkan. Okey. Seterusnya, saya nak tunjukkan dengan lebih mendalam apa beza glucose metabolism. Kalau kita lihat di sini, glucose metabolism ataupun yang kita kenali sebagai glycolysis dengan ketosis, membakar lemak. Okey, kalau kita lihat di sebelah kanan ni, okey, sebelah kanan ni saya ada letakkan sekali dua gambar, iaitu gambar molekul glukos, okey, dan juga gambar molekul lemak, okey, lemak. Kenapa saya letak di sini? Saya nak sebab ada satu benda penting yang saya nak tunjukkan. Bila kita makan, diet kita tinggi dengan karbohidrat. Kita lihat di sini karbohidrat. Diet yang tinggi karbohidrat akan menyebabkan kita menjadi pembakar glukos. Sebab segala karbohidrat ni akan ditukar menjadi glukos. So karbohidrat seperti nasi, roti, tepung, segala jenis tepung, okey, dan juga gula, especially gula, semuanya akan ditukar menjadi glukos. Jadi kita lihat di sini pada karbohidrat, dia akan ditukar menjadi glukos. Dan apabila ditukar menjadi glukos, secara langsung kita terpaksa menggunakan glukos untuk menjadi sumber tenaga di dalam badan kita. Namun, apa masalahnya bila badan kita penuh dengan glukos? Masalahnya adalah di sini. Okey, ini yang poin penting yang saya nak beritahu secara ringkas. Masalahnya adalah di sini, iaitu insulin. Bila kita menjadi pembakar glukos, okey, apa yang berlaku? Bila glukos dah banyak dalam darah kita, di dalam saluran darah, glukos dia tidak boleh terus masuk ke dalam sel. Macam ni yang kita lihat di sini adalah sel kita, gambar sel. Sel tisu lah, tak kira tisu otot, tisu organ, tisu tulang, tisu ligamen, tisu otak. Jadi kalau badan kita ni banyak dengan sumber glukos, itulah akan menjadi sumber tenaga utama di dalam sel-sel tisu kita. Jadi pembakaran akan menggunakan glukos. Namun masalahnya glukos tak boleh terus masuk ke dalam sel kita. Dia tak boleh terus masuk. Dia tak boleh terus masuk. Dia perlukan bantuan daripada insulin. Okey? Hanya insulin saja yang boleh sini insulin saja yang boleh tolak glukos masuk ke dalam sel kita. Kalau tak ada insulin, glukos tak boleh masuk dalam sel kita. Okey? Itu satu masalah. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, selain daripada insulin ni berperanan untuk menolak glukos masuk ke dalam sel, insulin juga berperanan untuk menolak glukos masuk ke dalam hati kita. Yang pertama ni masuk ke dalam hati. Okey? Bila masuk ke dalam hati, dia akan berfungsi dalam dua bentuk. Pertama, untuk menukar glukos itu sama ada menjadi glycogen. Okey? Glycogen adalah satu simpanan glukos yang ada di dalam hati kita. Tapi simpanan glycogen dalam hati, tempat simpanan ni tak banyak. Dia lebih kurang dalam 1,5 gram saja glycogen yang boleh disimpan. Selebihnya, glukos ni akan ditukar oleh insulin. Insulin akan mengarahkan hati untuk tukar glukos ni menjadi lemak. Okey? Jadi lemak. Jadi kalau sebab tu saya letak dua gambar ni kat tepi, sebelah kanan ni. Bila kita makan glukos, yang ni, kita makan glukos, insulin akan keluar dalam badan kita yang dikeluarkan daripada pankreas. Dan insulin, tak semua glukos dia akan tolak masuk dalam sel untuk dibakar jadi sumber tenaga. Contoh kalau kita makan 20 gram karbohidrat, semuanya akan ditukar jadi glukos. Tetapi kemungkinan hanya 10 gram saja yang akan dibakar untuk jadi tenaga. Selebihnya akan ditukar menjadi glycogen sedikit
dan majoritinya akan tetap ditukar menjadi lemak. Okey. Dia akan tetap ditukar menjadi lemak. So daripada glukos dia akan tukar sifat menjadi lemak dan ini yang menyumbang pada masalah obesiti. Jadi kalau kita menjadi orang yang membakar glukos selama bertahun-tahun, macam saya dulu bertahun-tahun je pembakar glukos sebab mengamalkan diet tinggi karbohidrat. Sebab tu badan saya semakin lama semakin besar. Lemak yang terbina dalam badan saya ini bukan berpunca daripada pemakanan lemak, namun berpunca daripada pemakanan glukos. Okey. Glukos akan ditukar menjadi lemak. Lihat sekali lagi ni, arrow merah ni akan ditukar menjadi lemak oleh insulin. Sebab insulin salah satu sifat dia, sifat fitrah dia adalah dia menukar glukos menjadi lemak. Ia juga digelar sebagai fat storage hormone atau hormon penyimpan lemak. Jadi lemak ni yang kita tengok warna kuning dekat bawah sebelah kiri ni, dia akan disimpan dalam sel-sel lemak kita. Sel-sel lemak itu yang menyebabkan kita jadi semakin lama semakin badan kita semakin besar yang menyumbang pada masalah obesiti. Namun sekiranya kita mengamalkan diet yang tinggi lemak, okey? Lihat di sebelah kanan ni, ketosis. Bila kita amalkan diet tinggi lemak, dari dalam badan kita akan ada lemak, ada fat. Okey? Jadi bila kita ada banyak fat dalam badan kita, secara tak langsung glukos akan menjadi berkurangan, glukos depleted. Jadi bila glukos depleted, fat banyak, secara automatik badan kita akan membakar tenaga dengan menggunakan mod ketosis. Okey, apa kelebihan mod ketosis? Cuba kita lihat di sini apa yang berlaku bila kita makan lemak. Pertama, lemak akan dipecahkan menjadi fatty acid atau asid lemak bebas. Dan kedua, ia juga boleh dipecahkan menjadi glycerol. Sebab kalau kita lihat di sini, struktur molekul lemak, struktur molekul atau kimia lemak, dia terdiri pada dua unsur, iaitu unsur lemak atau fatty acids dan satu lagi glycerol. Okey, yang warna purple ni adalah glycerol. Apa kelebihan dia? Bila kita makan lemak, badan kita boleh menukar sumber lemak itu sama ada untuk menjadi daripada fatty acid ni, tengok di sini dia akan menjadi ketones untuk menjadi sumber pembakar lemak, atau dia juga boleh tukar glycerol ni menjadi glukos. Okey. Jadi sebab kalau kita faham mode metabolism badan kita ni, kalau kita menjadi pembakar lemak sebab kita makan diet yang tinggi lemak, namun ada kalanya juga kita tetap perlukan glukos untuk menjadi sumber tenaga. Jadi sebab dalam mod pernafasan kita ni, kita ada dua mod. Satu mod aerobik, satu lagi mod anaerobik. Kalau dalam keadaan biasa kita menggunakan mod aerobik, iaitu kita menggunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Jadi masa itu kita boleh guna sama ada glukos ataupun lemak. Tetapi bila kita masuk mod anaerobik, seperti orang yang melakukan aktiviti yang sangat berat, mengangkat berat yang mana dia tidak sempat untuk menghirup udara untuk mendapatkan oksigen, maka ketika itu sumber tenaga emergency terpaksa dihasilkan tanpa bantuan oksigen. Maka ketika itu hanya glukos saja yang boleh digunakan. Jadi apa kelebihan kita makan lemak? Kita boleh, daripada lemak yang kita makan tu, ia boleh sama ada menghasilkan ketones, okey, menghasilkan ketones atau menghasilkan glukos. Jadi kita tak perlu makan karbohidrat ataupun gula untuk badan kita boleh menghasilkan gula di dalam badan. Dan sekali lagi saya katakan, apa kelebihan kita menjadi pembakar lemak melalui diet yang tinggi lemak? Badan kita di sini kalau kita lihat di sebelah kanan ni langsung tak ada insulin. Okey, insulin kalau lihat insulin di sini di sini langsung tak ada. Okey. Kenapa insulin? Bila tak ada insulin tu, ia dah lebih baik untuk badan kita. Dia ada kaitan dengan berbagai masalah kesihatan yang dinamakan sebagai chronic metabolic syndrome. Okey. Jadi insulin ni nanti saya akan cerita di slide yang seterusnya. Cuma saya nak tambah satu saja benda lagi di sini. Okey, selain glukos yang menjadi masalah, ada satu lagi benda yang jadi masalah bila kita banyak makan gula. Kalau karbo kebanyakannya dia hanya ada glukos saja. Seperti kanji, apa yang berkanji dia ada glukos saja. Namun bila kita makan
Gula putih, dia ada dua unsur, iaitu satu glukos, satu lagi fruktos. Bila kita makan fruktos, gula putih, fruktos tu akan dia akan pergi terus kepada hati kita, hati kita di sini. Dia akan terus pergi pada hati kita di sini, dan dia akan menyebabkan banyak masalah kesihatan. Fruktos adalah satu sumber kalori yang sangat berbahaya untuk hati kita. Dia boleh menyebabkan macam-macam masalah seperti masalah diabetes, masalah fatty liver yang banyak melanda ramai manusia pada hari ini, iaitu masalah hati berlemak, dan juga boleh menyebabkan masalah gout, dan masalah kerosakan buah pinggang, gangren dan sebagainya. Jadi itu saya saja nak tambah tentang bahaya fruktos. Cuma hari ini saya nak lebih sentuh perbezaan antara pembakaran glukos dengan pembakaran lemak. Jadi kalau kita, kenapa saya katakan di sini penting kita menjadi pembakar lemak? Pertama, sebab bila kita menjadi pembakar lemak, keseluruhan lemak yang kita makan tu akan dibakar menjadi tenaga. Tidak ada yang akan disimpan menjadi lemak. Tidak ada yang akan disimpan menjadi lemak. Macam di glukos ni akan ada yang disimpan menjadi lemak. Namun, bila kita nak bakar lemak ni, okey, saya lukis sekali lagi, nak highlight benda ni penting. Okey, bila kita nak bakar lemak ni, okey, macam mana kita nak bakar lemak ni? Lemak dah penuh dalam badan ni. Macam mana kita nak kurus? Kalau kita sentiasa berada dalam mode glucose metabolism atau glycolysis, sampai bila-bila pun lemak ni tak boleh dibakar. Lemak ni tak boleh dibakar. Sebab yang hanya boleh bakar lemak ni hanyalah mode ketosis sahaja yang boleh membakar lemak. Sebab mode ketosis adalah mode pembakar lemak. Dia hanya kenal lemak sebagai sumber kalori untuk dijadikan tenaga. Sementara glycolysis dia bukan mode yang membakar lemak. Jadi kalau kita sentiasa membakar glukos sebabkan diet tinggi karbo dan gula, kita exercise lah berapa lama pun, berapa banyak, berapa lama pun, dan puasalah sebanyak mana pun, badan kita tetap takkan kurus sebab lemak gagal dibakar. Namun bila kita berada dalam mode ketosis, kita akan sentiasa membakar lemak, sama ada lemak yang kita makan ataupun lemak yang ada lebihan lemak dalam badan kita. Itu penting. Hanya ketosis saja yang boleh bakar lemak ni. Jadi selagi kita tak tukar badan kita pada mode ketosis, diet yang tinggi lemak, high fat, high fat, nampak ni, high fat dan low carbs. Selagi itulah badan kita tak akan tukar pada mode ketosis daripada glukos, tak tukar pada mode ketosis, lagi tu kita tak boleh, saya tunjuk arrow ni, dia tak akan boleh bakar lemak. Okey, itu penting. Okey. Mengapa bila kita makan lemak dia tak tukar pada kita, dia tak akan ditukar jadi lemak? Sebab tidak ada insulin. Okey, seterusnya. Effect of insulin on glucose uptake. Okey, apakah kesan insulin pada penggunaan glukos sebagai sumber tenaga? Okey, di sini ada beberapa gambar. Jadi, mengapa bila badan kita ada glukos, dalam darah kita ada glukos? Jadi sebelum tu saya nak beritahu dulu. Okey. Ini adalah ini adalah salur darah kita. Saluran darah. Di sinilah tempat insulin berkeliaran, adanya glukos, adanya lemak, adanya kolesterol, adanya vitamin, ada mineral, semua dalam saluran darah. Namun di sini apa yang nak diberitahu adalah tentang bagaimana glukos boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Jadi untuk glukos boleh digunakan sebagai sumber tenaga, ia perlukan insulin. Kenapa ia perlukan insulin? Kerana kita kena faham, ini adalah sel kita yang kita lihat ni, saya tandakan pangkah ni. Ini adalah sel kita ataupun lapisan luar sel yang dikenali sebagai sel membran. Sel membran terbentuk daripada lemak. Di bahagian dalam ini, bahagian dalam ni, selepas sel membran masuk ke dalam, barulah dalam ni terdiri pada unsur protein. Disebabkan sifat glukos dengan lemak tak sama, maka glukos tak boleh masuk terus ke dalam sel kita tanpa melalui pintu ini, pintu GLUT, okey? GLUT ni. Okey, glucose transporter. Jadi pintu ini perlu dibuka supaya glukos boleh masuk. Namun apakah yang membolehkan pintu ini dibuka untuk membenarkan glukos masuk ke dalam sel? Itulah insulin. Jadi bila glukos ada dalam darah kita, glukos tak boleh masuk ke dalam sel kita. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk ke dalam sel kita melalui pintu ini tanpa bantuan daripada
insulin. Jadi apa insulin akan buat? Insulin akan pergi ke insulin reseptor. Insulin reseptor ni ibarat penyambut tetamu lah. Dia macam penyambut insulin. Bila insulin pergi ke insulin reseptor, dia akan bind dekat insulin reseptor ni, dia akan bagi signal bahawa ada glukos yang perlu dimasukkan ke dalam sel untuk jadi sumber tenaga. Maka selepas menerima signal ini, barulah pintu glukos ni akan dibuka dan glukos-glukos ni semua boleh masuk ke dalam sel. Dan daripada sini dah masuk dalam sel. Ini ada gambar lain lah. Ini gambar lain, gambar 3D. Ini ada gambar 3D. Gambar 3D sel. Okey. Jadi bila saya kata tadi sel membran atau lapisan luar sel, saya maksudkan di sini, ya. Ini semualah. Ini semua bahagian lapisan luar sel yang terdiri pada sel membran yang terbina daripada lemak. Sementara di bahagian dalam, semua di bahagian dalam ni, semua ni adalah protein. Di luar saja lemak. Dan kalau kita lihat di sini, ada mitokondria. Glukos bila masuk ke dalam sel, dia akan dibawa masuk ke mitokondria untuk dibakar menjadi tenaga. So, semua glukos ni bila masuk ke dalam sel, dia akan dibawa masuk pergi ke mitokondria, okey? Untuk dibakar menjadi tenaga. Tapi masalahnya, hasil daripada kajian terkini mendapati bila kita terlalu banyak glukos, banyak sangat glukos dalam darah kita hasil daripada pemakanan tinggi karbohidrat dan gula, lama kelamaan akan berlaku masalah insulin resistant, penolakan pada insulin. Siapa yang menolak insulin? Ni, insulin reseptor ni. Dia akan menolak signal daripada insulin sehingga glukos ni tak boleh masuk lagi ke dalam sel kerana pintu-pintu ni tak mau terbuka lagi. Kenapa? Ini perbahasan yang agak panjang tapi saya ringkaskan. Pembakaran glukos sebagai sumber tenaga untuk tempoh yang sangat lama, lama kelamaan akan menyebabkan mitokondria ni rosak. Okey, mitokondria ni akan rosak. Bila mitokondria ni dah rosak, dia tak boleh lagi menjadi pembakar tenaga kepada glukos, maka akan berlaku lambakan glukos. Kalau kita lihat ni, yang merah-merah ni, akan berlaku lambakan glukos. Glukos jadi terlalu banyak di dalam sel. Okey? Bila terlalu banyak di dalam sel dan sel dah tak boleh bakar glukos ni sebab mitokondria dah rosak, maka selepas itu akan berlaku masalah insulin resistant kerana sel tidak lagi mahu membenarkan glukos masuk ke dalam sel tidak mahu lagi membenarkan glukos untuk masuk ke dalam sel. Okey, tak boleh lagi dah. Dia dah tak bagi, dia tutup dah pintu ni. Dia tak bagi masuk. No entry, Dia tak bagi masuk dah. Sebab dah terlalu banyak glukos dalam sel yang tak boleh dibakar kerana kerosakan pada mitokondria. Kerana penggunaan glukos sebagai sumber tenaga akan menyebabkan masalah oxidative stress, tekanan oksidasi yang sangat tinggi yang akan merosakkan mitokondria, dan mitokondria yang rosak akan menyebabkan kerosakan kepada sel yang akan menyebabkan macam-macam masalah metabolik yang seperti sakit jantung, darah tinggi, kerosakan pada buah pinggang, kerosakan pada hati dan boleh berakhir dengan masalah kanser. Jadi sebab tu penggunaan glukos sebagai sumber tenaga tak bagus untuk jangka panjang. Apa kelebihan lemak? Okey, apa kelebihan lemak? Dan satu lagi saya nak beritahu, kalau banyak sangat, bila glukos ni tak boleh masuk ke dalam sel, akan berlaku lambakan glukos dalam sel darah merah. Dalam salur darah kita. Okey, bukan saja lambakan glukos, bahkan lambakan insulin. Insulin akan terus dikeluarkan oleh pankreas untuk cuba menghantar glukos masuk ke dalam sel. Namun glukos tetap tak boleh masuk. Jadi akan berlaku lambakan glukos dan juga insulin dalam salur darah kita, dan glukos yang terlalu banyak dalam salur darah kita akan menyebabkan penyumbatan salur darah di bahagian kapilari, salur darah kapilari yang banyak berada di hujung-hujung jari kita ataupun di hujung jari kaki. Sebab tu orang kalau kena masalah diabetes, kena gangrene, banyak kena dekat kaki sebab di situ banyak salur darah kapilari yang telah tersumbat sebabkan banyak sangat glukos, maka akan berlaku kerosakan pada sel-sel di sebelah kaki dan kaki jadi busuk. Okey, insulin yang terlalu banyak pun dalam salur darah akan menyebabkan masalah penyumbatan salur darah utama yang dipanggil arteri, daripada jantung nak pergi ke seluruh badan akan berlaku penyumbatan salur darah arteri. Itu 2 poin penting yang anda perlu faham dan ingat. Jadi apa kelebihan kalau kita makan lemak? Okey, bila kita makan lemak boleh terus masuk. Okey, lemak boleh terus masuk ke dalam sel kita. Dia tak perlukan tu insulin. Kenapa dia tak perlu insulin?
Sebab sifat dia dah sama. Apa yang sama? Sifat antara lemak yang kita makan dengan sel membran ni. Okey, yang saya lukis tadi tu. Sel membran ni ataupun yang kita boleh lihat di sini sel membran okey. Dia terdiri pada unsur lemak. Jadi bila kita makan lemak, ada banyak lemak dalam ni. Ada banyak lemak. Okey. Tapi lemak ni kalau nak bahas lebih lanjut lah, dia tak travel dalam darah secara bersendirian. Sebenarnya lemak ni dia travel dalam darah, di dalam apa? Di dalam LDL, LDL yang orang semua kata kolesterol jahat tu lah. Tapi hari ni saya tak mau bincang pasal LDL, kolesterol baik ke kolesterol jahat. Tetapi LDL berfungsi untuk bawa lemak-lemak yang kita makan tu kan sebelum dia transfer masuk ke dalam sel kita tanpa perlu melalui mana-mana pintu. Nak masuk kat sini boleh, nak masuk kat sini boleh. Sebab dia jumpa geng kan. Sama geng, sama sifat, masuklah apa masalah. Jadi sebab tu lemak bila kita makan dia takkan mengeluarkan insulin, maka takkan berlaku potensi masalah darah tersumbat, dan insulin juga bila terlalu tinggi dalam darah kita akan menyebabkan masalah keradangan, macam-macam lagi masalah yang kita boleh kaitkan dengan insulin yang saya tak mau sentuh di sini. Bila kita makan lemak boleh masuk macam tu saja dalam sel tanpa perlu minta izin dengan sesiapa. Jadi lemak bila masuk dalam sel boleh terus pergi ke mitokondria untuk dibakar menjadi tenaga, dan lemak adalah sumber tenaga bersih yang sangat disukai oleh mitokondria, dan mitokondria tidak akan rosak bila membakar lemak. Tidak seperti membakar glukos, dia akan cepat rosak. Saya tak akan bahas kenapa dia rosak, kenapa bakar lemak tak rosak, kenapa bakar glukos saja dia rosak. Tak sempat nak bahas hari ini. Tapi itu saja saya nak anda semua faham, dan itu yang saya alami dalam diri saya. Kenapa saya dulu dah sakit macam-macam, saya boleh sembuh sebab saya tukar badan saya menjadi pembakar lemak. Cuma nanti sekejap lagi saya akan sentuh. Cuma saya nak beritahu, bila kita membakar lemak, lebih banyak mitokondria yang akan terhasil. Lebih banyak akan terhasil dalam sel kita. Okay? Itu ada satu proses yang dinamakan sebagai mitogenesis. Bila kita bakar glukos tidak akan menyumbang pada penambahan mitokondria seperti seefektif seperti mana kita bakar lemak. Dan bila kita bakar fruktos, macam saya cakap di fruktos yang daripada gula putih, bila fruktos tu masuk dalam sel kita, masuk ke dalam mitokondria, bukan sahaja fruktos bukan sumber tenaga yang baik, bahkan fruktos akan menghalang proses pembakaran tenaga yang efektif dalam mitokondria. Sebab tu lemak sangat penting. Okey. Jadi saya akan terus pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Saya akan ulangi kembali apakah fungsi utama hormon insulin. Fungsi utama hormon insulin, pertama dia hantar molekul glukos masuk ke dalam sel-sel tisu, otot, tisu organ, semualah jantung, otak, buah pinggang, paru-paru, hati. Dia hantar masuk ke tisu saraf, sistem saraf kita pun perlukan tenaga. Jadi hormon insulin boleh hantar glukos masuk ke dalam tisu saraf, hantar masuk tisu tulang, tisu ligamen untuk jadi sumber kalori, untuk hasilkan tenaga. Namun bila kita selalu guna glukos untuk menjadi sumber tenaga dalam semua sel-sel ni, jadi semua sel-sel ni berpotensi akan rosak untuk tempoh jangka yang panjang. Sebab tu orang dah makin tua, sakit sendi, sakit saraf, ligamen koyak kan. Macam saya pernah kena dululah. Tapi hari ni alhamdulillah semua dah baik. Boleh kata semua dah baik. Lepas saya tukar badan saya menjadi pembakar lemak, maka banyak sel-sel saya dah pulih. Saya jadi kuat balik, jadi fit balik tak seperti dulu. Jadi ingat bila kita gunakan glukos, dia berpotensi merosakkan ke semua tisu-tisu ni. Okey. Kedua, dia akan hantar lebihan molekul glukos yang tak sempat dibakar menjadi tenaga untuk disimpan dalam bentuk glycogen dalam hati. Ini tak penting sangatlah, cuma nak faham bila kita makan contoh 20 gram glukos kan, 10 gram akan dihantar menjadi lemak, memang itu insulin yang akan buat kerja dia. 10 gram akan digunakan untuk dibakar. Tapi contoh kalau pada ketika itu kita hanya bakar 7 gram saja untuk sebagai sumber tenaga, 3 gram lagi kita tak bakar sebab kita tak aktif, 3 gram tu akan dihantar masuk, akan ditukar menjadi glycogen dan disimpan di dalam hati.
Namun yang paling poin yang terpenting saya nak beritahu, ini dia. Poin nombor 3 ni, dia menghantar lebihan glukos yang tidak sempat dibakar menjadi tenaga. Sebenarnya dia tak perlu pun untuk bakar jadi tenaga. Kan memang insulin akan hantar glukos ke dalam sel-sel lemak ataupun dikenali sebagai adipose tissue. Dia hantar dalam bentuk lemak atau triglyceride. Kan? Sebab itu memang sifat insulin. Insulin akan tetap ambil sebahagian glukos tu, dia hantar signal pada hati, hanya hati saja yang boleh tukar glukos tu menjadi lemak, dan kemudian daripada lemak tu akan disimpan di dalam sel lemak kita atau adipose tissue di sini. Okey, itu yang menyumbang kepada masalah obesity. Jadi ia berubah sifat kimia daripada glukos pada lemak oleh proses de novo lipogenesis. Proses ini menyumbang kepada masalah obesity. Jadi bukan makan lemak yang menyebabkan kita jadi gemuk, makan glukos dan gula yang menyebabkan kita jadi gemuk, masalah obesity. Itu yang berlaku pada saya dan ramai orang lain. Okey. Yang keempat ni tak penting sangatlah. Lagi satu, fungsi insulin, dia akan menghantar asid-asid amino yang terhasil daripada pemakanan protein ke dalam tisu otot. Okey, cuba jumlah insulin jumlah insulin yang terhasil melalui pemakanan protein adalah sedikit. Sedikit saja, dia tak banyak Jadi dia tak akan memberikan kesan yang buruk pada badan kita berbanding kalau kita makan glukos atau makan gula. Makan karbohidrat yang tinggi ataupun makan gula yang banyak akan menyebabkan banyak insulin terhasil. Insulin akan tinggi bila glukos banyak dalam badan kita. Kalau glukos rendah, insulin pun rendah. Tapi bila kita punya sumber glukos rendah, kita perlu gantikan dengan lemak. Biar lemak tinggi. Bila lemak tinggi, insulin takkan naik. Kita selamat. Okey. Jadi di sini poin yang saya nak beritahu, selagi insulin sentiasa berada dalam darah. Okey. Tak henti-henti menguruskan banyak molekul glukos akibat diet tinggi karbo, maka selagi itulah hormon leptin sukar dihasilkan untuk memberi rasa kenyang. Okey. Bila kita makan, apakah signal yang akan memberikan kita rasa kenyang? Itulah hormon leptin. Tapi ada satu masalah. Ni hukum alam, hukum semula jadi yang ada dalam badan kita. Bila selagi hormon insulin tinggi, hormon leptin akan jatuh rendah. Selagi hormon leptin jatuh, selagi itu kita takkan rasa kenyang. Fungsi hormon leptin tu bagi signal yang kita dah rasa kenyang. Tapi selagi hormon insulin tinggi, hormon leptin akan sentiasa rendah. Sebab tu bila kita makan diet yang tinggi karbohidrat, kita susah nak rasa kenyang. Kita akan rasa cepat lapar balik, kita rasa kerap nak makan balik. Satu hari kena makan kadang 3, 4 kali, kadang 5 kali. Sebab tu yang boleh jadi sarapan, boleh jadi minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dengan siapa? 5 ke 6. Sebab bila kita makan diet tinggi karbo, leptin tak keluar atau leptin keluar dengan sedikit, maka kita akan kerap rasa lapar. Tapi bila kita makan lemak. Bila kita makan lemak, insulin tak keluar, maka hormon leptin akan keluar. Sebab tu bila kita makan lemak dan juga protein yang banyak, leptin akan keluar memberikan kita signal kenyang dan kita akan tak perlu makan dengan kerap setiap hari. Macam saya hari ni, saya hanya makan sekali je sehari, makan heavy waktu malam. Waktu siang langsung tak makan apa-apa, minum air kosong, ada minum air koko santan lah. Tu saya dah banyak kali cerita kan. Tapi nak beritahu di sini, kalau kita nak jadi orang yang sihat, kita tak boleh makan banyak. Kalau kita makan banyak, kita akan menyeksa sistem badan kita untuk memproses banyak sangat makanan. Terutama dia akan menyeksa usus, menyeksa hati kita, menyeksa sel darah merah kita, menyeksa jantung kita yang terpaksa memproses terlalu banyak makanan. Jadi makanan badan kita tak ada masa nak rehat. Banding kalau kita makan lemak, kita takkan makan dengan banyak. Jadi badan kita ada waktu yang banyak untuk melakukan proses lain yang bermanfaat. Termasuk proses merawat banyak penyakit di dalam badan. Bila kita tak selalu makan, penghasilan tenaga boleh diubah untuk merawat macam-macam penyakit yang ada dalam badan kita. Jadi sini ada poin lain, maka kalau kita kerap makan dalam kuantiti lebih banyak setiap hari akibat diet tinggi karbohidrat, kesannya bukan sekadar obesity, bahkan poket bangkang koyak lah sebab kos yang tinggi. Bila kita makan lemak dan protein, leptin terhasil, mudah kenyang, tak mudah lapar. Kurang makan, badan slim, jadi poket pun selamat. Okey. Itu yang saya nak beri penekanan. Dan terakhir yang ada seterusnya, saya nak sampaikan di sini apa kelebihan makan lemak. Okey, ini saya nak pergi dengan cepat, saya tak nak lama-lama sangat. Okey, 1 gram karbohidrat dia ada 4 kalori. Okey, sementara 1 gram lemak ada 9 kalori. Kita abaikan protein sebab protein jarang digunakan sebagai sumber kalori. Protein jarang digunakan. Kalau ada karbohidrat atau lemak yang mencukupi, badan kita sama ada akan bakar karbohidrat atau bakar
lemak. Okey. Apa kelebihan lemak? Sebab 1 gram lemak ada 9 kalori. Apakah kalori ni? Kalori adalah potensi penghasilan tenaga yang ada dalam badan kita. Okey, kalori tidak mewakili berat badan kita, tak mewakili kegemukan kita. Kalori yang banyak tidak akan menyebabkan masalah obesiti. Yang menyebabkan masalah obesiti adalah gram. Gram. Kita diukur dengan gram atau kilogram. Okey, jadi bila kita makan 1 gram lemak, kita boleh menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding 1 gram karbohidrat, penghasilan tenaga adalah separuh saja. Okey. Jadi keperluan sehari lelaki dewasa adalah 3,000 kalori. Ini average. Jadi untuk menghasilkan 3,000 kalori, kan, kita perlu makan 750 gram karbohidrat untuk menghasilkan 3,000 kalori. Sementara untuk lemak, kita hanya perlu makan 333 gram saja lemak untuk menghasilkan 3,000 kalori. Jadi di sini mana yang lebih jimat, mana lebih kurang kuantiti dia, sudah tentu bila kita makan lemak, kita tak perlu makan dalam jumlah yang banyak berbanding bila kita makan karbohidrat. 2 kali ganda lagi banyak kita kena makan untuk mendapat jumlah kalori yang sama 3,000 kalori. Ini sebagai contoh. Jadi sebab tu bila kita makan lemak, kita tak perlu makan banyak. Jadi badan kita tak kurang makan kan. Lebih jimat kuantiti. Kos pun lebih jimat. Tak perlu banyak kuantiti. Dan kita kurang makan. Kekerapan makan pun tidak seperti kalau kita makan karbohidrat. Jadi itulah yang akan memberi ruang kepada badan kita untuk menjadi lebih sihat. Cuma saya nak beritahu, sebenarnya walaupun sebenarnya 750 gram karbohidrat sudah memadai untuk menghasilkan 3,000 kalori, tapi disebabkan bila kita makan karbohidrat, hormon leptin tak boleh keluar. Dia susah nak keluar sebab insulin tinggi. Jadi apa yang berlaku? Bila hormon leptin tak keluar, kita tak rasa kenyang. Jadi kita selalu rasa lapar. Kita makan sampai 4-5 kali sehari, 5-6 kali sehari. Jadi hasil kajian daripada pakar-pakar atau saintis mendapati kebanyakan manusia hari ini dia boleh makan. Kalau dia amalkan diet tinggi karbohidrat, dia akan makan sehingga 2.5 kilogram sehari. Okey, minta maaf tulisan saya tak cantik. Dia akan makan hingga 2.5 kilogram. Sedangkan keperluan harian dia hanya 750 gram sahaja. Tapi dia makan sehingga 2.5 kilogram sebab dia tak mudah rasa kenyang bila makan karbohidrat. Jadi bila hanya 750 gram saja yang digunakan untuk menghasilkan 3,000 kalori, ada baki 1.8 kilo ni dia pergi mana? 1.7 kilo ni dia pergi mana? Kan? Ada baki 1.7 kilo yang tak dibakar tu sebab terlebih makan, itu yang akan ditukar jadi lemak. Daripada glukos ditukar jadi lemak, disimpan dalam sel lemak, menyumbang pada masalah obesiti. Dan lemak dalam sel lemak tu takkan dapat kita bakar sampai bila-bila pun kecuali kita tukar badan kita menjadi mod pembakar lemak dengan diet yang tinggi lemak dan rendah karbo. Apa kelebihan lemak seterusnya? Dia mesra jantung dan mitokondria. Bayangkan bila kita makan 2.5 kilogram ataupun 750 gram lah karbohidrat, jantung terpaksa kerja lebih keras untuk pump lebih banyak oksigen, nak proses lebih banyak makanan. Dan mitokondria pun terpaksa kerja lebih keras nak proses banyak makanan di dalam sel-sel untuk hasilkan tenaga. Okey. Jadi lemak pula dia mesra jantung dan mitokondria sebab kuantiti yang sedikit menyebabkan jantung tak perlu kerja kuat. Hanya dengan sedikit lemak kita boleh hasilkan tenaga yang banyak. Jadi jantung hanya perlu kerja sikit dia nak hantar oksigen. Dia hantar oksigen tak banyak. Dia tak perlu nak pump banyak-banyak. Nak hantar oksigen untuk support penghasilan tenaga dalam mitokondria dalam sel sebab lemak punya jumlah kalori lebih tinggi berbanding karbohidrat. Jadi dia mesra jantung dan mesra mitokondria kerana kedua-duanya tidak perlu kerja keras. Ini yang menyebabkan kita akan jadi lebih sihat untuk tempoh yang lebih lama. Jadi sebab apa dia proses jumlah makanan yang lebih kecil, kurangkan kadar degupan jantung. Ini untuk jantung lah. Akan kurangkan kadar degupan jantung. Okey. Poin yang seterusnya, saya akan cepat yang boleh. Okey. Banyak sangat glukos yang digunakan sebagai sumber kalori atau sumber tenaga melalui mod metabolism glycolysis, iaitu diet tinggi karbo, termasuk yang low GI, termasuk beras basmati ke apa kan, yang low glycemic index. Tapi kita kena kawal juga glycemic load. Kita tak boleh banyak makan kuantiti. Okey. Sebab apa yang berlaku bila kita banyak makan karbohidrat walaupun yang low glycemic index akan menyebabkan berlaku glycation. Proses pembakaran glukos akan menyebabkan masalah glycation di dalam badan. Banyak sangat glycation berlaku setiap hari selama bertahun-tahun, alamatnya pendek umur sebab badan cepat sakit. Glycation yang berlaku setiap kali kita bakar glukos ataupun fruktos akan menyebabkan kita
cepat sakit, dan pembakaran fruktos akan menyebabkan glycation berlaku pada kadar 7 kali ganda lagi banyak daripada pembakaran glukos. Sebab tu fruktos lebih berbahaya. Okey, kalau badan dalam mood metabolism ketosis iaitu bakar lemak, insya-Allah panjang umur lah, sihat, tegap dan stamina tinggi. Jadi amalkan diet low carb, high fat. Okey. Intipati daripada low carb, high fat dan high fat dan high protein. Sekejap kenapa ni? Sekejap. Okey. Maaf ada gangguan sikit. Okey, ada masalah sikit. Saya tak boleh nak melukis dah tapi okey, ikut. Okey, kita okey ni boleh. Tak boleh tak apa. Draw. Okey, tak apa dah, tak boleh draw dah. Okey, intipati daripada low carb, high fat dan protein diet lah, kita tak perlu makan dengan kerap setiap hari. Okey, sebab makan sikit pun leptin dah keluar, kita akan sekenyang. Jadi kita tak perlu makan kerap setiap hari. Jadi kita akan didik badan kita untuk berfungsi menghasilkan tenaga yang stabil secara berterusan sepanjang hari dengan kurang bergantung pada sumber kalori dari makanan. Sebalik banyak manfaatkan sumber kalori yang sudah sedia ada dalam badan kita. Betul, lemak dalam badan kita boleh dibakar menjadi tenaga. Jadi sebab tu kita tak perlu makan banyak yang hanya boleh berlaku dengan proses ketosis. Ketosis akan stabilkan sistem endokrin badan yang berpusat di hypothalamus pada otak. Ini satu lagi perbahasan saya tak akan sentuh hari ini, saya saja beritahu saja. Hypothalamus pula mengawal kelenjar pituitary, pusat penghasilan hormon dalam badan. Okey, bila sistem penghasilan hormon stabil, maka sistem biologi badan boleh berfungsi sesuai dengan fitrah penciptaannya di sudut rohani dan jasmani. Diet tinggi lemak, dia mesra sistem endokrin, sistem penghasilan hormon. Bila sistem penghasilan hormon berlaku dengan baik dalam badan kita, kita akan sihat sampai bila-bila. Okay, itu yang saya nak beri penekanan. Okey. Minta maaf Puan Husnul saya tamatkan di situ dulu. Mungkin terlebih masa juga. Saya serahkan balik majlis pada Puan Husnul. Minta maaf, ataupun Tuan Faris. Alhamdulillah. Tuan Faris ada nak cakap apa tu senyum-senyum? Tak ada. Nah, Tuan Rizwan sangat bersemangat sebab dia sendiri dah merasai kelebihan mengamalkan diet tinggi lemak. Saya sendiri pun atas nasihat Tuan Rizwan Mokhtar cuba amalkan diet tinggi lemak dan merasakan best sangat-sangat amalkan sebab badan tu rasa lebih cergas, tak perlu makan banyak sebab kita rasa kenyang tu lama. Macam tu. Silakan Tuan Faris. Boleh tanya soalan? Boleh. Boleh. Husnul sana, Puan Husnul boleh nak tanya soalan? Saya tak pasti soalan ni soalan bijak atau soalan tak. Tapi dia macam ni, apa beza orang yang mengamalkan pemakanan tinggi lemak dengan orang yang memang dia kebiasaan dia tak mengamalkan diet tinggi lemak ni, tapi dia memang kurang makan. Maksudnya dia memang tak makan sangat lah, dia makan sikit-sikit macam tu. Ataupun sehari memang 2 kali dia makan, tapi nasi pun tak makan banyak. So ada kesamaan tak dia orang dua ni? Ataupun dia ni kurang sikit lah yang tak mengamalkan diet lemak ni sebab mungkin tenaga dia tak sehebat pengambil makanan okay. Dia macam ni, dia sebab banyak orang hari ni dia tak sedar dia ni pengamal diet tinggi lemak. Okey, contohnya macam mana? Sebab hari ni selama ni diorang fikir diorang sentiasa fokus pada diet yang tinggi protein macam makan telur tinggi protein, makan daging tinggi protein, makan ayam tinggi protein. Itu adalah makanan harian kebanyakan orang. Bila dia makan nasi tak banyak, okey, menunjukkan dia tak ada craving, keperluan kepada banyak sumber karbohidrat, menunjukkan dia memang sudah menjadi orang yang membakar lemak tanpa dia sedari, tanpa dia sedar, tanpa dia tahu, kerana dia tidak ada ilmu. Sebab orang kita kebanyakan akan makan telur, akan makan daging, akan makan ayam, walaupun mungkin tidak pada kuantiti yang banyak, tetapi mungkin pemakanan yang sedikit itu sudah memadai untuk dia, mungkin sebab dia mungkin seorang yang tak aktif, melakukan banyak aktiviti yang memerlukan penggunaan tenaga yang banyak. Dan juga lagi satu, kita kena faham, bila orang tu dah masuk mod pembakar lemak, walaupun di badan dia kurus, dia tak banyak makan, badan dia kurus, tetapi hasil kajian daripada ramai pakar mendapati orang yang kurus, hatta orang yang kurus pun dia ada banyak simpanan lemak dalam badan dia. Fat storage dia tetap banyak. Dia ada sehingga 100,000 kalori simpanan lemak dalam badan. Untuk orang yang kurus, bukan orang yang gemuk.
Atau orang yang kurus pun ada banyak simpanan lemak. Jadi sebab tu bila dia tak banyak makan nasi, contoh Tuan Farid cakap tak banyak makan nasi. Okey, menunjukkan dia bukan seorang yang banyak kandungan glukos dalam badan dia. Jadi automatik dia boleh bakar lemak aja dalam badan dia. Okey. Cuma pada hari-hari tertentu kalau uh, otak dah dapat kesan fat storage tu dah mula semakin hilang, semakin kurang, simpanan lemak semakin kurang, maka di situ akan otak yang akan bagi signal untuk kita makan lebih banyak karbohidrat supaya fat storage tu kembali berlaku. Ini kadang-kadang ada berlaku. Saya pun kadang ada berlaku juga benda tu. Itulah secara ringkas saya beri jawapan. Sebab kalau nak cerita kenapa orang tu macam ni, macam tu, saya kena tengok diet dia betul-betul. Apa yang dia makan sebenarnya. Baru saya boleh buat satu kesimpulan yang lebih jelas. Okey, jadi maksudnya Tuan Rizwan, orang yang kurus dia kena makan diet tinggi karbo lah kan? Untuk tambah lemak storage dia tu. Dia tak boleh tiba-tiba makan lemak saja. Pada ketika-ketika tertentu, macam dia lihat pada keadaan lah. Macam contoh, macam negara yang ada 4 musim. Pada musim winter, dia perlu banyak membakar lemak. Masa tu sumber makanan sangat berkurangan. Jadi biasanya musim sebelum winter tu lah musim yang buah-buahan banyak yang tumbuhlah di pokok-pokok. Jadi pada ketika itu manusia akan makan buah. Bila dia makan buah, glukos dan fruktos, especially glukos lah. Glukos yang ada dalam buah-buahan tu akan diarahkan otak untuk ditukar menjadi simpanan lemak dalam badan kita. Itu salah satu contoh fenomena yang berlaku. Jadi bila kita makan buah-buahan pada musim buah-buahan, otak akan arahkan insulin. Insulin akan dikeluarkan dan insulin akan diarahkan untuk simpan kebanyakan glukos tu menjadi fat storage. Jadi simpanan lemak dalam badan kita untuk mereka menghadapi musim winter supaya lemak tu boleh dibakar pada ketika itu. Sebab masa musim winter biasanya semua makanan sukar untuk diabetes. Itu salah satu contoh. Tapi kalau untuk kita yang beriklim tropika ini, dia bergantung pada aktiviti seseorang. Macam saya cakap tadi, kalau dia banyak, kita biasanya banyak menggunakan mode aerobik. Kita boleh gunakan oksigen untuk membakar tenaga. Jadi oksigen sama ada, bila kita boleh gunakan oksigen, sama ada lemak atau glukos boleh digunakan. Tapi kita masuk mode anaerobik, kita terpaksa guna glukos saja. Sebab tu bila saya sendiri bila buat workout, saya buat workout terlalu heavy, memang masa tu saya akan rasa saya craving kepada karbo ataupun gula. Dan memang saya akan lepas tu makan sedikit bergula untuk memenuhi keperluan penghasilan tenaga dalam badan saya lah, ikut keperluan. Jadi itu kita kena faham juga lah. Jadi itu bukan selalu, tapi ada ketika-ketika tertentu. Itu ada perbahasan lebih mendalam. Jadi maksudnya glukos ni lagi cepat dibakar lah oleh badan berbanding lemak. Maksudnya kalau nak urgent guna tenaga, glukos tu lah pilihan badan tu ya? Oh, okey. Betul. Glukos lebih cepat boleh diproses jadi tenaga berbanding lemak. Jadi kalau... Faham. So maksudnya kalau dalam kisah macam sebelum ni saya share, ibu yang menyusu, dia perlukan tenaga yang cepat kan? Untuk dia menyusu anak dia kan? Jadi dia perlukan karbohidrat yang tinggi lah, betul tak Tuan? Tidak semestinya. Sebenarnya kalau ikut kajian daripada ramai doktor dan saintis, 50% kandungan susu ibu adalah lemak tepu, 50%. Sebab bila bayi nak membesar, dia perlukan lebih sumber lemak. Sebab saya tak sempat nak sentuh tadi, lemak ni bukan sekadar penting untuk menjadi sumber tenaga, lemak juga penting untuk proses pembinaan sel. Macam saya sebut tadi, sel kita terdiri pada 2 unsur. Pertama unsur lemak, kedua unsur protein. Lapisan luar sel membran itu adalah unsur lemak. Jadi kalau susu ibu tak ada cukup unsur lemak, lemak tepu, maka proses tumbuhbesaran anak-anak yang menyusu juga tidak akan berlaku dengan baik. Jadi itu kita kena faham. Jadi ibu yang menyusu, dia juga kena makan diet tinggi lemak. Dan dia boleh makan diet yang sederhana karbo atau rendah karbo. Tapi sekiranya dia dapati dia ada masalah nak pitam, masa tu dia perlu lebihkan pengambilan karbo dia. Bergantung pada situasi dan keadaan. Jadi kita tak boleh buat satu standard yang sesuai sama untuk semua orang. Dia bergantung pada situasi dan keadaan. Macam tu. Okey, Tuan Faris, silakan lagi 6 minit. Terima kasih. Ni, Tuan Rizwan, saya selalu tengok orang panggil tournament tenis lah kan. Ya. Kebanyakan player dia orang bila time break tu dia orang akan makan pisang. Ya. So, kenapa makan pisang? Memang hasil tenaga tu cepat ke macam mana? Ya, betul. Bila dia dah bersukan dalam satu tempoh yang lama, jadi chances kemungkinan untuk keperluan glukos tu lebih tinggi. Sebab badan kita bila semakin lemah, otot semakin lemah,
kita perlu lebih sumber tenaga yang cepat untuk dihasilkan. Sebab masa tu kemungkinan besar kita akan lebih cepat masuk mode anaerobik. Mode anaerobik ni adalah bila ketika otot kita dah hampir sampai ke tahap gagal untuk berfungsi. Jadi bila dia sampai ke tahap hampir gagal berfungsi, dia perlu sumber tenaga tu lebih cepat dihasilkan. Jadi di situ kita perlu glukos. Kenapa digunakan makan pisang? Sebab pisang sumber karbo yang baik, dan bila kita banyak, sebab kita kena faham karbo ni kenapa dia panggil karbohidrat? Okey, dia adalah gabungan karbon, molekul karbon dan hidrat. Hidrat tu air. Itu gabungan hidrogen dan juga oksigen. Jadi bila kita makan karbohidrat, air juga akan banyak masuk dalam badan kita untuk menjadi sumber air. Itu salah satu penjelasan lah. Makan pisang boleh cepat meningkatkan sumber glukos untuk dalam badan kita. Pada ketika kita dah beraksi pada tahap-tahap yang lebih lama lah dalam suatu aksi sukan tu, dan aksi sukan tu menjadi semakin high intensity. Kalau high intensity memang kita kena cepat. Penghasilan tenaga tu pencepat melalui penghasilan glukos. Okey. So maksudnya macam cerita Maryam kan, dia selepas melahirkan tu Allah Ta'ala bagi dia kurma kan. So untuk sumber penghasilan tenaga yang cepat lah macam tu. Selepas proses kelahiran tu kan, dalam Quran Allah Ta'ala bagi dia kurma. Tapi di sini, sebab tu saya tak sempat nak sentuh hari ni. Bila kita makan kurma, kita makan pisang, kita makan buah-buahan yang ada serat, buah-buahan semula jadi yang serat. Dalam buah-buahan semula jadi, dia ada glukos dan fruktos, especially buah-buah yang manis. Kenapa buah tu manis? Sebab dia ada fruktos. Glukos tak memberi rasa manis. Sebab tu nasi yang ada glukos tak rasa manis. Okey, tepung ada glukos tak ada rasa manis. Tetapi buah-buahan yang manis, dia ada glukos dan fruktos. Yang memberikan rasa manis tu fruktos. Jadi glukos dan fruktos boleh jadi sumber tenaga segera untuk orang-orang yang memerlukan. Tetapi kita juga kena faham, serat yang ada dalam buah-buahan semula jadi boleh ditukar juga menjadi lemak. Oleh satu proses antara probiotik dengan prebiotik. Probiotik yang memakan prebiotik akan menghasilkan postbiotik, iaitu lemak. Prebiotik adalah serat. Serat dalam buah-buahan dikenali sebagai prebiotik. Bila dinamakan oleh probiotik, itu bakteria baik di usus, dia akan menghasilkan lemak. Jadi sama ada bila kita makan kurma atau pisang tu, sama ada glukos yang digunakan atau fruktos yang digunakan atau lemak yang digunakan sebagai sumber tenaga, itu kita tak tahu sebenarnya. Yang mengawal proses itu adalah otak kita. Sebab otak kita lebih kenal apa yang badan kita perlukan pada ketika itu. Sebab tu otak kita mesti sentiasa sihat. Dan otak yang sihat adalah otak yang dapat sumber tenaga daripada lemak, ketones, berbanding glukos. Sebab bila kita bakar glukos lama kat otak, otak pun boleh kena masalah kanser. Okey. Itu saya nak beritahu. Jadi otak yang mengawal. Kita pun tak tahu in the end dia ditukar jadi lemak ke ataupun dia benarkan glukos dan fruktos tu yang masuk. Kita tak pasti. Sebab hukum asas, bila kita makan buah-buahan manis, serat yang ada dalam buah-buahan tu akan menghalang glukos dan fruktos tu daripada masuk ke dalam darah kita untuk dibakar jadi tenaga. Itu hukum asas dalam pengajian nutrition lah, kalau kita faham. Tetapi ada kalanya glukos dan fruktos itu tetap boleh lepas masuk ke dalam darah kita walaupun ada serat, bila otak yang membenarkan benda itu untuk berlaku. Sebab itu otak sangat penting sebagai sistem mengawal fungsi badan kita, fungsi biologi. Itu yang saya nak beritahu. Okey, Alhamdulillah. Tinggal lagi 2 minit kita dapat cover dua agenda. Sempat ke kita tanya soalan cepu emas ni, Tuan Faris? Tak sempat kot. Okeylah, kita tangguh ke sesi akan datang. Boleh Tuan Rizwan? 1 minit je. Boleh. Alright, saya serahkan pada Tuan Faris dah untuk penutup. Silakan. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizwan untuk penasihat dia Puan atas ilmu yang diberikan malam ni. InsyaAllah siapa yang dengar malam ni mungkin akan berasa sedikit orang kata mindset tu macam agak betul ke kan. Tapi insyaAllah kita akan teruskan lagi kelas-kelas macam ni, webinar macam ni untuk lebih faham nanti. InsyaAllah Tuan boleh fahamkan lagi, boleh kongsikan ilmu ni lagi yang mana tak ramai orang kongsi. Tapi jangan risau, ilmu ni bukannya ilmu syirik pun. Ilmu ni ilmu bagus. Tak jatuh syirik pun kan. Okey, jadi terima kasih Tuan Rizwan Mohtar. Terima kasih Puan Husnul. Terima kasih semua yang datang. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah hari Rabu, masa yang sama dan tempat yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum.